Oke, salam dan salam sejahtera. Ada anak pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh pengurusi Perikatan Nasional Pahang, yaitu Datuk Seri Saifuddin Abdullah, yang menyifatkan sikap tamak pimpinan UMNO Barisan Nasional Pahang telah menyukarkan rundingan bagi penubuhan kerajaan negeri Pahang. Pada saya tidak ada yang susah, tidak ada juga yang dikatakan sikap tamak. Yang tamak di sini pada saya adalah pengurusi Perikatan Nasional Pahang, yang mana dia merasakan bahawa perlu ada jawatan yang nak diisi. Apa yang saya lihat di sini apabila dia menuduh seolah-olah Pakatan Harapan, dia kata di sini, saya tidak tahu apa gula-gula pelincir yang PH7 tawarkan kepada BN. Saya harap tidak ada perkara menyeleweng yang ditawarkan demi kuasa dan jawatan. Apabila dia menyebut tentang PH, yang mana juga dia menyebut tentang menyeleweng ada yang ditawarkan demi jawatan dan kuasa, dia sendiri harus cermin muka dia di cermin yang besar-besar. Dia daripada UMNO dahulu melompat ke PKR. Kita bagi dia ruang yang cukup luas untuk dia mendapat tempat di pimpinan kanan PKR, ya. Sehingga beliau mengambil keputusan berpaling tadah dan akhirnya melompat lagi kepada Parti Bersatu. Dan apabila dia nak cerita tentang kuasa dan jawatan ni, saya harap hari ini kerajaan sudah pun ditadbir oleh Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional di pusat. Dan apabila berlaku juga di negeri, maka jalan terbaiknya adalah lebih baik Barisan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan untuk menubuhkan kerajaan negeri seperti mana yang ada di Pahang. Itu adalah kebiasaannya di mana-mana sebelum-sebelum ini pun berlakunya seperti itu. Jadi kenapa nak dengki? Mana ada gula-gula pelincir? Itulah sebabnya orang seperti Saifuddin Abdullah ni akan datang ni. Saya harap kementerian mana yang beliau dah pegang ni, kita harap ada, kita nak cek lah. Mungkin beliau ni mengamalkan itu. Sebab itu dia tak payah bohong lah dengan orang-orang PKR. Sebab itulah Rafizi sangat benci dengan dia ni. Jadi hari ini dia nak cerita pelincir lah, dia cakap penyelewengan lah. Dia kena cermin muka dia dekat cermin dulu. Macam mana dia boleh begitu kaya, dan bagaimana dia boleh mendapat banyak jawatan, bagaimana dia boleh dapat kekayaan, dan sebelum ini kenapa dia melompat ke Parti Bersatu. Kita menatang dia duduk dalam PKR tu, menaikkan dia, yang mana dia telah dibuang tu daripada UMNO. Akhirnya kita memberi tempat. Tetapi apa yang dia buat? Dia mengkhianati mandat kawan-kawan dia. Hari ini duduklah dalam Parti Bersatu tu, duduk diam-diam, dah jadi pembangkang-pembangkang lah. Kalau dah pun kerajaan negeri, kerajaan pusat dipimpin oleh geng-geng Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, memanglah dalam negeri pun kita nak begitu supaya kekuatan tu ada, dan sepatutnya juga dia memikirkan ke situ, bukannya dia mengeluarkan kenyataan. Pada saya juga ini jadi juga satu sebahagian daripada geng-geng tongong ni yang tak faham-faham bahasa, yang mana dia nak Barisan Nasional tu bergabung dengan dia. Dan dia pula tidak sedar sebelum ini bagaimana kamu orang parti yang kalah, kamu juga geng-geng kata melompat menubuhkan kerajaan yang bukan mandat rakyat, yang bukan menang. Yang mana kita tahu waktu itu kerajaan pusat dibentuk oleh geng pianatan, iaitu Langkah Sretan, yang kamu sendiri buat. Hari ini kamu nak cerita mandat rakyat di Pahang. Sekarang ni mandat rakyat di Pahang macam itulah. Sekarang ni dah ada kerusinya berapa Perikatan Nasional, ada kerusinya berapa Barisan Nasional. Kalau Barisan Nasional nak bergabung dengan Pakatan Harapan dan akhirnya mereka tubuhkan kerajaan, ya baguslah. Dan kalau dia nak bagi jawatan exco kepada kamu untuk Perikatan Nasional, bersyukurlah. Kalau tak ada, jadi pembangkang lah. Apa yang susah sangat? Itu pun dia nak merungut. Dan apa yang dia kata di sini? Dia mendakwa proses rundingan antara PN dan UMNO di Pahang sudah dimulakan selepas keputusan pilihan raya umum ke-15 PRU diumumkan minggu lalu. Namun sehingga hari ini belum menemui jalan penyelesaian. Tak akan ada lah. Barisan Nasional pasti akan bergabung dengan Pakatan Harapan. Itulah yang sebetulnya, kerana kerajaan pusat adalah mereka. Jadi kalau UMNO bergabung dengan Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional bergabung dengan Perikatan Nasional, di pusat tidak, apa akan jadi? Pergolakan besar berlaku. Sebenarnya Saifuddin Abdullah ni dia nak jawatan dalam negeri kerana dia sebagai pengurusi Perikatan Nasional Pahang. Dan hari ini dia tidak dapat jawatan di pusat. Dia tidak dapat jadi menteri lagi kerana dia bukan jadi kerajaan. Jadi
kita dah kenal orang ni. Saya tidak nak lah. Mungkin dia tidak kenal saya kerana dia ni duduk dalam PKR dulu pun dia tidak bergaul dengan orang-orang bawah ni. Dia ni geng-geng ni, geng Azmin ni. Dia nasib baik, saya tak tahu macam mana dia tidak jatuh. Geng-geng katak dia yang lain semua dah tumbang. Tinggal dia. Tak tahu apalah pelincir dia bagi dengan pengundi-pengundi dia di Pahang tu. Jadi dia jangan cerita pasal pelincir. Dia sendiri sedar. Sebab itu saya kata dia kena cermin. Dia letak cermin besar-besar. Inilah juga orang yang telah pun menjatuhkan Pakatan Harapan. Dia yang duk mainkan isu ISET lah, apalah. Inilah manusianya. Jadi dia sendiri yang buat, lepas tu dia yang lompat, lepas tu yang disalahkan Pakatan Harapan. Impaknya, masalah itu ditanggung oleh Pakatan Harapan. Ditanggung paling besar oleh parti-parti yang ada dalam tu lah. Macam DAP, PKR tu. Dia ada senang-senang melompat, dia senang-senang dapat jawatan. Entah berapa banyak pelincir yang dia dapat. Ni pelincir geng Azmin ni. Saya kritik dia hari ni sebab dia bukan kerajaan dah. Dulu bolehlah kau tindas orang dengan kau punya kuasa. Hari ini kau tahu. Lepas ni kau tahulah bagaimana kau menindas orang. Saya harap Pakatan Harapan yang buat kerajaan perpaduan bersama Barisan Nasional kali ini, bersama dengan yang lain, saya nak jangan lagi kita bagi peluang kepada walaon-walaon di luar tu membuka fitnah sehingga kan macam mana PS yang lalu. Iaitu apabila mereka membuat fitnah, PS gagal 22 bulan, mainkan isu agama, mainkan isu kaum, kita biarkan. Perkara itu seolah-olah kita lihat kecil. Akhirnya, apabila kita berjaya dijatuhkan, akhirnya perkara itu dah menjadi propaganda besar. Akhirnya dimain-mainkan oleh pihak-pihak walaon PAS ni, dimainkan oleh pimpinan-pimpinan PAS, dimainkan oleh pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ni, pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin ni bersama dengan Saifuddin Abdullah diorang ni, kita yang angkat mereka ni. Pakatan Harapan. Hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin berada dalam Parti Bersatu yang mana dia rampas daripada Tun tu. Dia harus ingat, tanpa mereka duduk dalam Pakatan Harapan waktu itu, siapalah Parti Bersatu ni? Siapalah puak-puak ni? Saifuddin Abdullah ni yang nak melompat ke situ. Kita tunggu lagi sedikit. Orang seperti Saifuddin Abdullah ni pun akan jatuh lagi. Tak lama. Kalau Tun yang sehebat itu pernah menjadi Perdana Menteri 2 kali. Sehingga terakhirnya hilang deposit. Apalagi orang seperti ini. Yang lain-lain dah jatuh. Kita dah tengok. Azmin Ali dah jatuh. Dia ni. Jadi dia nak jangan cerita pasal pelincir. Kamu yang bagi pelincir kepada pengundi kamu. Nanti kamu sendiri yang makan ketulahan cakap kamu sendiri. Bagaimana kamu membohong pengundi kamu sehingga kan kamu ada dapat sokongan sedangkan kamu adalah ketak. Kamu juga mengkhianati mandat yang mana telah pun kamu duduk bersama PKR, menggunakan logo PKR. Hari ini kamu bersandarkan dengan logo Perikatan Nasional, duduk di bawah Bersatu. Kamu sendiri harus sadar itu. Jadi saya mau membuat kritikan kerana sebelum ini saya ditindas, kami ditindas. Jadi hari ini saya mempunyai peluang yang mana Big Boss sudah pun menjadi Perdana Menteri, saya gunakanlah untuk balun kamu orang balik. Karena sebelum ini penindasan yang mereka-mereka ni lah yang buat. Walaon-walaon mereka. So, itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.